Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita orang nak bercakap pasal e-dagang ataupun jual beli secara online. E-dagang didefinisikan sebagai suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembelinya tidak bertemu untuk melakukan negosiasi, transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli melalui sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan sebagainya. Tujuan e-dagang atau jual beli secara online sebenarnya membolehkan sesebuah perniagaan dijalankan atau digiatkan walaupun tanpa mempunyai premis perniagaan yang besar atau bilangan pekerja yang mencukupi. Dalam erti kata yang lain, untuk membantu suri-suri rumah menjana pendapatan walaupun secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentang tentang jenis-jenis atau kategori e-dagang. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Azman. Nombor matrik di 183109773. Jenis-jenis atau kategori e-dagang ni ada 6, iaitu yang pertama business to business, B2B. Perniagaan ke perniagaan. Business to business ni telah pun digunakan beberapa tahun yang lalu dan juga dikenali sebagai Electronic Data Interchange, EDI. EDI ni dilaksanakan melalui hubungan secara terus antara dua bisnes. Kedua-dua bisnes ini menghantar maklumat secara elektronik di antara satu sama lain. Laman web model perniagaan B2B ni dia menjual produknya kepada pembeli pertengahan, itu pembeli yang tengah, yang kemudiannya menjual produk tersebut kepada pelanggan akhir. Contohnya lah pemborong membuat tempahan dari laman sesama syarikat dan selepas tu dia menerima produk atau barang yang ditempah. Pemborong menjual produk akhir kepada pelanggan akhir yang datang untuk membeli produk atau barang di salah satu kedai runcitnya. Seterusnya iaitu business to consumer. Business to consumer ni dia merupakan hubungan antara bisnes dengan pelanggan. Sebagai contohnya, Amazon.com menawarkan pelbagai jenis buku melalui laman webnya. Pelanggan hanya mencari buku yang diperlukan dan memasukkan nombor kad kredit. Buku-buku yang dipesan akan terus dihantar ke rumah. Business to consumer ni dia sebuah laman web jenis model yang menjual produknya terus kepada pelanggan. Pelanggan boleh melihat produk yang ditunjukkan di laman web. Pelanggan boleh memilih produk dan pesanan atau tempahan yang sama. Laman web kemudian akan menghantar pemberitahuan kepada organisasi perniagaan melalui email dan organisasi akan menghantar pengesahan produk atau barang kepada pelanggan. Yang ketiga iaitu consumer to business. Consumer to business ni merupakan salah satu aplikasi e-dagang yang mana membolehkan pengguna membuat permintaan terhadap servis dari peniaga. Dalam model jenis perniagaan C2B ni, pengguna mendekati laman web yang menunjukkan pelbagai organisasi perniagaan untuk perkhidmatan tertentu. Pengguna meletakkan anggaran jumlah yang akan dibelanjakan untuk perkhidmatan tertentu. Misalnya perbandingan kadar faedah pinjaman peribadi atau pinjaman kereta yang disediakan oleh pelbagai bank melalui laman web. Seterusnya, business to employee. Aplikasi e-dagang ini juga disebayangkan sebagai intranet. Intranet merupakan laman web yang dibangunkan untuk menyediakan maklumat kepada pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Biasanya maklumat dicapai melalui rangkaian dalam organisasi tersebut. Pengguna-pengguna di luar rangkaian intranet juga boleh mencapai maklumat tetapi hanya dengan kebenaran organisasi tersebut. Yang seterusnya iaitu consumer to consumer.
Contoh laman yang melibatkan hubungan pelanggan dengan pelanggan adalah laman lelongan, iaitu action sites. Contohnya ebay.com. Pelanggan menyedarakan item-item untuk dijual ke laman lelongan. Pelanggan-pelanggan lain akan masuk ke laman tersebut untuk untuk membuat penawaran. Consumer to consumer ni dia jenis laman web yang mana membantu pengguna untuk menjual aset mereka seperti harta kediaman, rumah, kereta, motosikal dan sebagainya, atau menyewa bilik dengan menerbitkan maklumat mereka di laman web. Laman web tersebut mungkin atau tidak mungkin akan mengenakan caj perkhidmatan kepada pengguna. Pengguna lain boleh memilih untuk membeli produk pelanggan pertama dengan melihat post atau iklan di laman web tersebut. Seterusnya itu m-commerce. M-commerce ni itu mobile commerce atau m-commerce merujuk kepada penggunaan peranti digital tanpa wayar untuk membolehkan transaksi secara atas talian. Pelanggan menggunakan rangkaian tanpa wayar untuk menyambungkan telefon dan PDA terus ke web. Pelanggan mobile boleh menjalankan pelbagai transaksi termasuk perbankan, tempahan pelancongan, urus niaga saham dan sebagainya. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Yusof, kad matrik D183111485. Saya akan menerangkan tentang cara pelaksanaan e-dagang. Yang pertama, pihak yang berkontrak iaitu wujud kerjasama di antara pengguna, pembekal dan pihak ketiga. Contohnya, pihak ketiga di sini bermaksud iaitu sebagai saksi atau pengantara bagi kaedah pembayaran elektronik seperti bank, syarikat kewangan, syarikat kad kredit, pengeluar sijil, pengesahan digital dan lain-lain. Yang kedua, kaedah pembayaran ialah melalui transaksi dan pembayaran penggunaan secara elektronik atau online. Contohnya, di mana pembayaran online berlaku melalui kaedah pembayaran tunai atau proses pemindahan wang iaitu secara kad kredit, kad debit, e-cash, perbankan internet, MyBank2You, phone banking, net trader, cybercash, digicash dan sebagainya. Yang ketiga, pengguna kini boleh mendapatkan maklumat dengan lebih cepat mengenai pembekalan barang dan perkhidmatan di dalam rantaian global dengan penggunaan e-dagang. Contohnya, hal ini kerana e-dagang adalah modal perniagaan yang mana semua aktiviti perniagaan dijalankan sepenuhnya melalui penggunaan internet sebagai medium perantaraan. Yang keempat, aktiviti e-dagang boleh menggunakan laman web bagi bertujuan penjualan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan, melakukan pemasaran, menerima bayaran melalui internet dan pengurusan khidmat pelanggan secara online. Contohnya, ini bermaksud melalui konsep e-dagang, masa kerja dan urus niaga menjadi lebih fleksibel serta boleh beroperasi di rumah dan pasaran perniagaan adalah lebih meluas sehingga meliputi serata dunia. Yang kelima, barangan dan perkhidmatan tidak lagi hanya boleh diperoleh melalui kedai dan premis di tepi jalan, bahkan boleh diperolehi menerusi kedai maya, virtual market. Contohnya yang pertama, produk berbentuk digital
diserahkan dengan segera setelah pembayaran dibuat. Manakala produk bukan digital diserahkan mengikut perjanjian bersama. Yang kedua, manakala serah terima produk dalam transaksi e-dagang melibatkan proses penyerahan dengan penggunaan perkhidmatan syarikat penghantaran kepada pelanggan. Okey, yang keenam ni, rukun tawaran yang dipraktikkan dalam e-dagang adalah sama sebahagian dalam kontrak jual beli melainkan kaedah perhubungan yang digunakan bagi pihak berkontrak. Ini kerana transaksi e-dagang dibentuk tanpa kehadiran pihak berkontrak secara bersemuka. Seterusnya kita akan masuk kepada contoh pelaksanaan e-dagang. Contoh yang pertama, pengguna akan membuat tempahan melalui laman web. Contohnya kita membeli barang di Shopee, macam Lazada, kat Facebook, Instagram, dan lain-lain lah kiranya. Okey, yang kedua, mengisi maklumat peribadi seperti nama, alamat dan nombor telefon. Contohnya apabila ingin membeli barang online, perlu mengisi nama, alamat dan nombor telefon agar dipermudahkan urusan penjual. Okey, yang ketiga, membuat pembayaran secara online. Perlu bayar sebelum menerima tempahan. Yang keempat, pembekal akan menerima tempahan dan menyediakan produk. Keempat, menunjukkan produk itu agar boleh dipercayai dan mengajar cara penggunaannya demi memudahkan pembeli. Yang kelima, penghantaran produk kepada pengguna. Contohnya, penjual akan hantar kepada pos laju dan JNT ataupun bersemuka dengan pembeli. Yang keenam, pengguna akan menerima produk. Kiranya kita dapat menerima produk dari penjual atau pos laju dan JNT. Okey, secara ringkasnya, pelaksanaan e-dagang dijalankan melalui internet yang mana ia merupakan medium bagi menjalankan sebarang perniagaan yang melibatkan produk fizikal, produk digital dan juga produk perkhidmatan. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Hafizah binti Muhammad Ali alias Wan Osman. Okay, hari ni kita akan bincangkan tentang kelebihan dan kekurangan jual beli e-dagang. Okey, kita tengok dari dua sudut, iaitu peniaga dengan pengguna. Okey, ini adalah kelebihan peniaga. Kebaikan peniaga. Yang pertama ialah kos rendah. Menghapuskan atau mengurangkan kos sewaan gudang atau premis perniagaan, insurans dan sebagainya. Okey. Yang kedua, hubungan terus dengan pengguna. Peniaga dapat berhubung terus dengan pengguna, bukan sekadar mendapat maklum balas secara terus tanpa melibatkan pihak ketiga, tetapi juga cepat dan secara talian terus. Okey, yang ketiga, prospek dan pemasaran luas. Okey, apa yang kita faham yang ketiga ini, apa yang kita tahu, yang premis perniagaan dia hanya fokuskan satu kawasan sahaja. Okey, kalau perniagaan online ini pemasarannya agak luas dan tidak terhad. Semua boleh tengok, semua boleh beli. Dia memang dia tak fokuskan satu kawasan saja. Okey, kita tengok kebaikan
atau kelebihan pengguna. Okey, yang pertama, banyak pilihan. Pengguna dapat membuat perbandingan dan mempunyai banyak pilihan dari segi harga, kualiti dan juga perkhidmatan. Okey, yang kedua, menjimatkan masa. Membeli belah melalui internet memenuhi beberapa keperluan pengguna dengan lebih cekap dan berkesan daripada membeli belah secara konvensional. Okey, ni macam pengguna, khususnya pengguna yang agak sibuk dengan pekerjaan, dia memang tak ada masa nak pergi kedai nak beli barang keperluan. Okey, dia boleh beli dalam online lah, dia boleh menjimatkan masa. Okey, yang ketiga, keselesaan membuat pilihan dan perbandingan. Okey, jadi pengguna ni selesa lah, macam boleh berkongsi dengan keluarga, tanya nak beli yang mana. Okey, selesa. Kalau banding dengan kita pergi kedai tu macam terhad lah, sebab kesuntukan masa, lepas tu kedai tu pun nak tutup, macam-macam. Okey, kekurangan kita fokuskan sama dari sudut peniaga dan pengguna. Okey, yang pertama, tidak berupaya mempamerkan produk sebenar. Okey, jadi peniaga ni dia nak bagi pengguna ni satu kepuasan. Okey, satu kepuasan bila mana macam dia tak boleh nak mempamerkan produk sebenar. Jadi macam dalam satu iklan tu, pengguna tu membeli produk tu, tapi dia tak sama dengan produk yang diiklankan itu. Okey, yang kedua, maklum balas selepas jualan. Okey, jadi maklum balas ni macam ada yang negatif, ada yang positif. Jadi itu adalah kekurangan lah. Okey, kekurangan pengguna. Yang pertama, faktor kepercayaan. Okey, faktor kepercayaan ni memang penting lah kalau kita nak beli atas talian. Dia memang kena memang takut ada unsur penipuan. Itulah. Okey, yang kedua, barang pesanan tidak seperti diiklankan. Okey, macam tadi, barang pesanan tidak diiklankan. Contohnya macam kita nak beli baju tu, sampai-sampai baju tu kecil ke, saiz budak-budak ke, kita tak tahu. Kita ialah kekurangan lah. Yang ketiga, tempoh masa penerimaan barang yang dibeli. Okey, jadi tempoh masa penerimaan ni macam kita dah bagi tahu, peniaga dah bagi tahu tarikh tersebut, tapi dia agak kelewatan. Itu menimbulkan macam pengguna ni macam tak puas hati, macam tu. Okey, itu saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azra'i bin Muhammad Hasbi. Nombor metrik D183111486. Okey, baik, saya akan sambung presentation kumpulan saya, iaitu pendapat fuqaha semasa. Para ahli fiqh sepakat menyatakan hukum jual beli adalah harus berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil daripada Al-Quran sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, iaitu berniaga, dan mengharamkan riba. Ayat di atas secara jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kerana terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-duanya. Okey. Ini kerana jual beli adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia dengan cara melakukan pertukaran barang, manakala riba pula
hanyalah sekadar untuk mengambil kesempatan keuntungan di atas keperluan orang lain. Okey. Dengan mengenakan lebihan bagi sesuatu pertukaran. Seseorang yang membeli makanan dan membayar pada masa itu jua dalam keadaan dia berhajat kepada makanan itu, maka dia akan menjaga nyawa dan tubuh badannya. Okey. Manakala seseorang yang melakukan pertukaran barang secara ribawi, iaitu dengan mensyaratkan lebihan atas pertukaran itu, apabila sampai masa pembayarannya, maka tidak berlaku pertukaran yang dibenarkan oleh syariah. Okey, seterusnya. Fuqaha mazhab Maliki pula mendefinisikan jual beli dari sudut syarak dengan suatu akad yang mengandungi pertukaran barangan antara kedua-dua pihak yang melakukan akad. Okay. Seterusnya, fuqaha mazhab Hambali pula mentakrifkan jual beli sebagai pertukaran barangan dengan barangan lain secara pertukaran hak milik. Fuqaha mazhab Syafi'i pula berpendapat bahawa jual beli menurut istilah syarak adalah pertukaran barangan dengan barangan lain melalui cara-cara yang tertentu. Okey. Menurut Mustafa Al-Khin, fuqaha mengistilahkan jual beli ialah akad yang merujuk kepada peraturan sesuatu harta dan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Maksudnya, dalam akad tersebut mestilah wujud pertukaran harta untuk tujuan pemilikan. Jual beli juga mesti membabitkan sesuatu yang syarak menilainya sebagai harta. Okey. Jual beli ini juga perlu membabitkan pemilikan dan penyerahan hak milik dan tidak boleh ditetapkan untuk tempoh tertentu sahaja. Okey, seterusnya. Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya telah membahagikan definisi akad kepada dua kategori. Yang pertama, umum dan khusus. Secara umumnya, akad ialah setiap perkara yang diniatkan oleh individu untuk dilakukannya sama ada ia hasil dari satu kehendak ataupun sebelah pihak saja, seperti wakaf, pelupusan hutang, talak dan sumpah, atau ia memerlukan dua kehendak, iaitu kita dipersetujui oleh dua pihak untuk dilaksanakan, seperti jual beli, sewaan, perwakilan dan gadaian. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan konklusi e-dagang, di mana poin yang pertama, konsep perniagaan e-dagang telah mencetuskan satu fenomena yang baru dalam dunia perniagaan. Perkara ini bukan saja berlaku di Malaysia, tetapi telah tersebar ke seluruh dunia. Perniagaan yang berlandaskan kepada perkembangan pesat dalam industri teknologi maklumat ini telah memberikan impak yang cukup baik terhadap perkembangan pesat dalam bidang perniagaan. Perdagangan elektronik juga dipanggil e-dagang atau dalam bahasa Inggerisnya electronic commerce. Ia merupakan sebuah sistem perniagaan dan jual beli yang banyak menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya aplikasi canggih yang dapat melindungi dan memuaskan pengguna-penggunanya, iaitu terdiri daripada penjual, pembeli dan pihak yang ketiga seperti bank, syarikat kewangan, syarikat kad kredit dan sebagainya. Dalam poin yang kedua, e-dagang telah memudahkan banyak pihak untuk berjual beli pada zaman sekarang. Ini kerana ia menggunakan konsep secara atas talian, di mana
pembeli akan memilih barang yang ingin dibeli dan terus dibayar kepada penjual. Terusnya, dalam poin yang ketiga, iaitu konsep Islam, e-dagang adalah harus menurut muamalah Islam, namun tidak tepat untuk menjadikan hukum harus meliputi keseluruhan aktiviti e-dagang yang berlaku pada hari ini. Ini kerana kita perlu melihat kepada perlaksanaannya secara langsung oleh syarikat-syarikat yang terlibat. Sebagai contoh, syarikat-syarikat Islam yang terlibat dalam e-dagang perlu diberikan kefahaman yang mendalam tentang operasi e-dagang meliputi hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan oleh syarak. Mengapa saya mengatakan hukum harus ini tidak tepat untuk meliputi keseluruhan aktiviti e-dagang yang berlaku pada hari ini? Ini kerana terdapat beberapa syarikat yang mempunyai unsur gharar, iaitu unsur yang tidak pasti, dan terdapat beberapa syarikat yang terlibat dalam perniagaan yang tidak selaras dengan agama Islam, seperti menjual minuman keras, menjual majalah-majalah yang tidak bermanfaat, dan menawarkan perkhidmatan perjudian secara atas talian. Perkara-perkara ini tidak selari dengan agama Islam kerana telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Sekian, ini saja perkongsian daripada kumpulan kami. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Segala kekurangan daripada diri kami dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah.